she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, you play. Baru-baru ini viral tentang seorang wanita membunuh emak dia sendiri. Kalau kita, mak yang lahirkan kita, kita sayang. Paling-paling kita marah, kita hanya meninggikan suara. Tetapi tak sampailah kita nak membunuh mak kita sendiri. Okay guys, sambil layan video ni, mohon tekan butang like dan subscribe channel aku. #FreeJebib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay tune guys. Hari ini aku nak share dengan korang tentang seorang gadis yang psycho, yang sanggup membunuh mak dia. Gadis ini dikatakan telah menikam mak dia sendiri, di mana sebanyak 151 kali tikaman yang telah berlaku di rumah mereka di Colorado pada Ogos 2013 yang lalu. Isabella yang merupakan anak kepada Robert Guzman dan Yu Min Hui. Namun ibu bapanya telah bercerai sejak kecil dan ibu kandungnya telah berkahwin dengan Ryan Hui. Sejak dari itu, sikap Isabella telah menunjukkan perubahan yang amat ketara, dan mungkin kerana tidak menyukai bapa tiri dia sendiri, iaitu adalah Ryan Hui. Konflik ini mula berlaku apabila Isabella didakwa meludah ibunya dan menghantar email ugutan yang berbunyi "You will pay". Dekat sini kita boleh katakan yang Isabella mempunyai sikap yang pelik. Kerana bertengkar sedikit, akhirnya sanggup untuk mengugut mak dia sendiri. Pada hari berlakunya tragedi ugutan tersebut, pihak polis telah pun datang ke rumah mereka susulan mendapat laporan daripada maknya. Anggota polis tersebut sempat untuk memberi amaran kepada remaja 18 tahun itu agar menjaga tingkah laku kerana dia boleh dihalau dari rumah berkenaan. Misteri terus dirungkai. Stay tune guys. Kronologi pembunuhan dan kejadian ini adalah salah satu cerita yang mungkin ramai orang nak tahu di luar sana. Ibunya Yu Min Hui juga telah menelefon bapa kandung Isabella untuk menasihati anaknya berkenaan. 3 jam sebelum tragedi, ayah kandung kepada Isabella, Robert Guzman, datang ke rumah dan berbual dengan anaknya. Dia sempat untuk menasihati gadis tersebut untuk menghormati orang tua dan menjaga tingkah laku. Antara perkataan yang dikatakan oleh Robert Guzman adalah, "Cubalah menghormati keluarga ini walaupun engkau suka atau tak suka." Namun, pada 9:30 malam, Yu Min Hui pulang selepas bekerja dari rumah dan cuba naik ke tingkat atas untuk mandi. Tetapi dia telah bergaduh dengan anaknya. Ryan Hui yang waktu itu sedang di bawah terdengar bunyi bising. Di tingkat atas, dia mendengar isterinya memanggil namanya. Ryan Hui pun berlari ke tingkat atas, namun Isabella segera menutup dan mengunci pintu tandas sebelum dia melihat darah mula mengalir di bawah pintu. Lelaki itu kemudiannya turun ke bawah dan membuat panggilan kecemasan sebelum naik ke atas semula dan mendapati Isabella berdiri di situ dengan memegang pisau. Tanpa berkata apa-apa, gadis berkenaan kemudiannya keluar dari tandas dan hanya memandang terus ke hadapan ketika berjalan melintasinya. Guys, kisah telah bersambung pada 10:11 malam, iaitu bapa tiri Isabella membuat panggilan kecemasan
memberitahu anak tirinya memukul isterinya di dalam bilik air yang berkunci. Sebaik saja laporan dibuat, pihak polis telah pun tiba di tempat kejadian. Mereka menemui jasad Yuen Min Hui yang dipenuhi kesan luka dan tikaman beserta kayu baseball berhampirannya. Mangsa disahkan meninggal dunia pada 10.28 malam di tempat kejadian. Hasil bedah siasat mendapati wanita itu mengalami 151 tikaman, termasuk 31 tikaman di muka dan 48 di leher. Setelah melakukan pembunuhan, Isabella dikatakan lari dari rumah dan menuju ke tandas di sebuah kedai berhampiran. Gadis itu kemudiannya membasuh rambut dan menukar pakaian yang berlumuran darah tadi dan memberitahu pekerja di kedai tersebut untuk tidak melaporkan kepada pihak polis. Dia mendakwa dirinya diperkosa dan dia tak mahu pulang ke rumah. Baiklah, pepatah Melayu ada menyatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Isabella ditahan pada hari berikutnya. Semasa polis berjaya mengesan gadis pada hari tersebut, dia memberitahu bahawa dia sebenarnya bukan Isabella. Dia mengaku dirinya merupakan seorang gadis yang bernama Samantha Gonzalez dari Cincinnati. Dia mendakwa gambar yang ditunjukkan oleh pihak polis bukanlah dirinya. Bagaimanapun, pihak polis berjaya menahan gadis tersebut. Keesokan harinya, hakim memerintahkan remaja itu ditahan tanpa ikat jamin. Seperti yang kita ketahui, tahanan tanpa ikat jamin merupakan kes berat. Oleh itu, Isabella didakwa atas tuduhan membunuh kelas 1. Makna kata, membunuh kelas 1 adalah merupakan kes yang berat. Setelah itu, dia telah pun ditahan atas tuduhan membunuh ibunya. Kes perbicaraan mula berlangsung. Bapa tirinya juga mengatakan bahawa tingkah laku Isabella ini sangat mencabar. Tetapi hal ini disangkal oleh ibu saudaranya, iaitu Melanie Guzman. Melanie menyatakan bahawa Isabella seorang gadis yang manis dan baik. Hal ini dapat dilihat apabila Isabella seorang gadis yang baik ketika dia menetap dengan bapa kandungnya. Isabella tidak langsung menunjukkan tingkah laku yang agresif. Dan jika Isabella tersebut marah, Isabella hanya mengambil iPodnya dan berkurung di dalam bilik. Kita dapat melihat bagaimana Ryan Hui di sini ibarat benci kepada anak dia. Tetapi hal ini dinafikan oleh mak saudara Isabella, iaitu Melanie Guzman. Maka, hasil perbicaraan yang panjang, mahkamah telah membebaskan remaja berkenaan susulan pengesahan daripada Institut Kesihatan Mental Colorado di Pueblo yang mendapati suspek menghidap gangguan mental. Berdasarkan testimoni daripada Dr. Richard Pound mendakwa Isabella disahkan menghidap penyakit paranoid skizofrenia. Skizofrenia ini adalah penyakit mental iaitu sering berhalusinasi, merenung di ruangan kosong, berbual dengan orang yang tidak wujud dan merasakan ada orang gelakkan dia ketika dia duduk sorang-sorang. Malah, peguam daerah ketika itu adalah George Brauchler juga menyokong pembebasan remaja ini. George Brauchler telah memberikan hujahnya sendiri, iaitu jika pelaku tersebut mempunyai masalah mental, hospital mental mempunyai peluang untuk memantau kesihatan mental Isabella dengan memberi ubatan yang boleh memberikan kesan psikologi kepada remaja tersebut. So, Isabella dikatakan mengalami masalah mental yang membuatkan dia tidak mampu untuk membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Manakala dia juga tidak tahu dari segi aspek moral dan perundangan. Susulan itu, Isabella kemudiannya dihantar ke Institut Kesihatan Mental Colorado Pueblo. Dia dirawat sehingga
tidak membahayakan dirinya sendiri atau komuniti. Mungkin tempoh masa yang Isabella ini dirawat memakan masa seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jika tidak baik, mungkin buat selama-lamanya. Masalah mental di kalangan masyarakat kita perkara yang sangat serius dalam era 2020. Kisah Isabella Guzman mungkin dah berlaku pada 2013, tapi benda ni viral menunjukkan kepada kita yang isu mental, isu yang harus kita kekang dalam kalangan masyarakat kita. Mungkin kisah Isabella aku rasa melibatkan tentang hal family yang hancur, broken family, dan mungkin disebabkan sifat anak yang tertekan daripada kes penceraian mak ayah. Aku harapkan masyarakat kita pandang isu mental adalah salah satu isu yang harus kita hargai dan harus kita fahami. Dan jika kita terdapat masalah, silalah kita rujuk kepada pakar psikologi atau apa-apa pakar yang kita tahu. Carilah orang yang kita rasa selesa jika kita ada masalah ingin berkongsi. Dan aku harap orang kat luar sana, korang semua dengarlah masalah orang. Kalau ada orang nak share dengan korang tentang isu-isu masalah keluarga, isu-isu kerja, isu rumah, isu relay, dengarlah. Sebab mungkin kita tak mampu tolong dengan lebih jauh, tapi cukuplah kita mendengar dan menjadi pendengar yang setia. Kita dapat membantu rakan-rakan kita. Kita dapat membantu masyarakat kat luar sana untuk terjaga mental dan fizikal mereka. Thank you kepada semua yang sudi tengok channel ni. Mungkin lebih banyak yang harus aku belajar dalam membangunkan channel ni. Dan segala komen korang, positif atau negatif, akan dijadikan sebagai panduan untuk aku untuk buat video pada masa akan datang. Stay tune guys. Assalamualaikum. Thank you.